Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang cukup baik sekali, yang peluncuran buku pendedahan di Parlimen. Saya hadir bagi pihak Saudara Anwar yang memberi salam kepada semua kerana dia terpaksa bergegas atas urusan penting pada malam ini. Dia memohon maaf kerana dia ingin sangat bersama-sama dengan saudara-saudari pada malam ini, tapi terpaksa mendengarkan. Jadi saya datang sebagai wakil dan juga eloklah kalau Uhin kata saya ni mantan ketua pembangkang. Yang pertama, wanita pertama ketua pembangkang di Malaysia. Ramai yang kadang-kadang lepas pandang, tetapi saya tak kisah kerana kita sama-sama nak merubah kerajaan, nak merubah masa depan negara kita. Buku ini yang diluncurkan pada malam ini merupakan terbitan pertama kajian dan penulisan Badan Pemikir dan Penyelidikan Kajian Politik dan Perubahan (KPRU) yang disunting oleh pengarah eksekutifnya Saudara Uhin. Saya beri tahniah bukan saja saudara sebagai ketua dan pengarah eksekutif, tetapi mengadakan 3 wanita kecil molek sebagai itu saya tertarik benar, tahniah ya pada hari ini. Sebab mereka lah yang menjadi tulang belakang untuk kerja di belakangnya. Kerana kalaulah kita tengok apa yang dibuat oleh Uhin pada masa saya lah dulunya, tiap pagi kita lihat ada soalan dan contoh ataupun apa yang nak kita tanya ya, soalan susulan. Kalau soalan kita naik dalam Parlimen, selalunya susahlah sikit kerana soalan kita nombor 44. Sebab kalau pagi-pagi tu nombor 1 sampai 10. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Parlimen, kemungkinan dulu dia masa soalan 10 sampai 11 sahaja. Sekarang dah sampai 11.30. Taklah lama sangat, setengah jam saja yang dipanjangkan. Dan saya mestilah katakan bahawa ekoran penulisan ini juga hasil kolaborasi dengan ahli Parlimen Selayang, Saudara William Leong, yang tahniah tadi dapat berbahas juga dalam kawan-kawan. Dan pada petang ini pertama kali saya mendengar daripada Saudara YB William bahawa Kobis di Malaysia mempunyai AP. Bukan kereta sahaja mempunyai AP, tetapi Kobis. Baguslah, ini another pendedahan. Jadi saya juga ingin memulakan ucapan dengan sedikit sejarah ringkas mengenai KPRU yang telah dikatakan. Badan Pemikir dan Penyelidikan ini bermula pada era saya sebagai ketua pembangkang dan bersambung apabila Saudara Anwar menang besar dalam pilihan raya kecil Perkhidmatan POF dan dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru. Saya ingin kadang-kadang nak tegaskanlah, saya cerita saya menang pilihan raya kecil, pilihan raya umum, bukan satu yang senang macam tu kan. Cakap siapa yang nak jadi calon tu, macam tak boleh. Bukannya tapi sekarang ini dengan satu tsunami yang datang ini, insya-Allah kita boleh dapat banyak uji untuk mengalahkan fraud ataupun penipuan yang kita jangkakan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi pengiktirafan dan sokongan berterusan diberikan kepada pasukan ini meskipun baru dan saiznya kecil. Tetapi ia telah membuktikan bahawa ia merupakan sebuah badan penyelidikan yang amat berharga kepada ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Buku pendedahan di Parlimen, Dasar dan Cabaran Malaysia merupakan satu hasil
siri kajian oleh para pemikir KPRU, di mana objektif utama KPRU adalah untuk mengkaji perundangan dan dasar-dasar negara. Kerana sebagai kalau ramai yang ada peguam, kalau mana-mana dasar negara, mana-mana law itu, dia ada yang section ni, section tu dikaitkan dengan apa semua. Bukan senang kalau kita nak memahami bagaimana satu-satu dasar atau undang-undang itu digunakan atas dalam negara kita ini. Seterusnya, KPRU juga membekalkan bahan kajian yang berguna pada ahli parlimen yang tidak mendapat peruntukan kerajaan dalam hal penyelidikan. Setiap keputusan oleh kerajaan yang mentadbir mempunyai kesan ke atas rakyat, iaitu baik atau buruknya. Justru sokongan yang diterima oleh ahli-ahli parlimen adalah penting, kerana kita nak ahli parlimen kita berkualiti, berwibawa dan boleh berhujah dengan fakta, dengan bahan yang diselidik, dikaji selidik dahulu. Kalau tidak, kita jadi mengaca macam belah sana tu. Tak apa-apa, kadang-kadang dia bercakap berjam-jam dan diberi peluang oleh speaker. Ya, kita macam parlimen UK jugalah kan, speaker yang tidak bercakap. Kita mempunyai speaker, tapi dia membenarkan belah sana cakap, walaupun kadang-kala tidak masuk akal. Dan kita mahu bahawa kualiti, nilai dan apa yang kita bentangkan dalam parlimen itu bahaskan oleh ahli parlimen kita bernas dan mempunyai fakta, supaya tidak menjadi satu yang menjadi bahan ketawa. Peranan yang dimainkan oleh KPRU telah diperkatakan oleh Ketua Pembangkang, kerana apa yang Ketua Pembangkang kata dalam pengantarnya adalah kita nakkan negara kita ini satu major sistem dua parti. Sekurang-kurangnya kita ada saingan yang betul-betul saingan, supaya sesiapa yang memegang teraju kerajaan, sesiapa yang memegang tampuk kuasa itu boleh diberi saingan oleh pihak pembangkang. Jangan sekarang ini berat sebelah dan ditindasnya sesiapa yang nak membawa kepada perubahan yang rakyat mahukan dan rakyat perlukan. Memanglah tidak ada sokongan keuangan ke apa-apa, tetapi dengan adanya KPRU, saya rasa bahawa mereka ini walaupun saiz kecil tetapi kerja banyak, ganjaran tu sikit, saya kira. Jadi kita mestilah tengok bagaimana kita nak lebih komitmen yang lebih untuk menghargai, cara menghargai sumbangan mereka kepada kita semua. Jadi KPRU bukan saja menyelidik, mengkaji dan membahas perkara-perkara strategik seperti isu perumahan. Ya. Isu perumahan ni penting, kerana tiap-tiap kita nakkan roof over our head, ya, tempat bagi berlindung. Perkara-perkara strategiknya jenayah ni penting lah. Kerana saya baru je jumpa dengan malu kepada Profesor Syed Naqib Syed Hussein Alatas, abang kepada Syed Naqib Alatas. Dan dia berkata pada saya bahawa dia baru saja dirompak di rumahnya. Jadi jenayah ni adalah penting, dan ini menjadi satu isu yang begitu dekat di hati kita semua. Gaji minimum di bawah Kerajaan Barisan Nasional, dan KPRU juga menyelidik dan menerokai ucapan-ucapan dan fakta-fakta yang didapati dari sumber-sumber utama, itu Dewan Rakyat sendiri. Kadang-kala kalau kita quotekan, ya, sumber-sumber itu daripada kerajaan sendiri, itu memberi lebih makna dan weight untuk kita berhujah. Dengan segala maklumat yang diperolehi, KPRU berusaha untuk mengubal maklumat tersebut supaya ia mudah untuk dipahami dan membuka peluang untuk dibahaskan bukan saja di Dewan Rakyat, tetapi juga disampaikan kepada rakyat di luar sana. Sebab parlimen kita tidak diberi liputan semasa, no direct coverage. Jadi kalau dia keluarkan, backbencher tu je daripada UMNO yang bernas
yang baik, yang kalau Nur Izzah tu mungkin sepintas lalu, yang William Leong ke Khalid Samad memanglah. Jadi yang Khalid Samad dia tengok yang kalau Syahrir Samad bukan kita ataupun dia nanti kata Johor Bahru jaga adik. Kalau betul tu selalu macam tu saya masa saya ada dulu. Jadi inilah kalau dia tidak ada hujah yang bernas. Buku ini dilahirkan pada era pasca tsunami politik 2008, membantu menggalakkan dan mempromosikan sistem pemerintahan berasaskan konsep gabungan dua parti politik. Perubahan arus politik ini memberi tempias kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang kemungkinan merasai keadaan berada di tingkat 14. Kadang kita ni tak tahu bagaimana laksana rasa sampailah kita berada di situasi masa di situ. Saya dulu tidak tahu bagaimana mahkamah itu berjalan. Sampailah hari pertama saya tengok mahkamah, saya terkejut dan ada culture shock kerana hakim kena tulis tiap-tiap perkataan yang dikatakan oleh lawyer, witness, Hakim Lee masa tu mendiang Augustine Paul. Itu satu culture shock. Saya ingat ada dalam televisyen dia tunjukkan yang plak tu nanti tak tu. Ada bukan Hakim Lee kena tulis. Kalau dia tulis salah. Di sepintas lalu, perubahan yang menggalakkan adalah seperti penggulungan perbahasan bajet BN 2009 pada November 2008. Perubahan revolusi tersebut tercipta di Parlimen apabila buat kali pertama dalam sejarah Dewan Rakyat melalui speaker terpaksa menolak peruntukan tambahan melalui pindaan belanjawan atas nama pakej ransangan sebanyak 7 bilion ringgit Malaysia yang tidak mengikut prosedur dan hanya dimasukkan dalam penggulungan Menteri Keuangan. Perubahan ini merupakan hanya salah satu perubahan dalam arus perubahan yang menyampasi negara ini. Dalam konteks Pakatan Rakyat, di sinilah pasukan KPRU memainkan peranan besar khususnya dalam menyediakan maklumat dan informasi yang begitu komprehensif sebagai persediaan ampuh ahli-ahli Parlimen keadilan khususnya Pakatan Rakyat UMNO. Jadi KPRU dan buku ini merupakan salah satu bahagian dalam suatu mekanisme baru arena politik negara ini. Dan rakyat negara ini berhak untuk mengalami arena politik yang matang, bebas dari permainan politik kotor. Sebuah arena politik yang menggalakkan perbahasan bebas dari ugutan, perbahasan matang yang disertai pelbagai lapisan dalam masyarakat, tidak kira kepentingan, umur, bangsa dan negara dan agama. Sebab sekarang ini apabila ada peristiwa ketua pembangkang membangkitkan isu APCO, terus dibuang daripada Parlimen untuk 6 bulan tanpa allowance. Ini yang saya kira sekarang ini menakutkan. Banyak negara warga negara Malaysia sekarang ini kalau nak cakap pun dia cakap takut ISA. Kita ditakut-takutkan. Tetapi Alhamdulillah semenjak tsunami politik yang 2008 ini ramai dan kita tengok bersih baru-baru ini ramai warga negara kita telah berani untuk menangani masalah dan break the barrier. Oleh itu ianya merupakan sebuah penghormatan bagi saya untuk meluncurkan dan membuka perdebatan buku pendedahan di Parlimen Dasar dan Cabaran Malaysia. Perkataan meluncurkan ni adalah perkataan baru. Macam Anwar Ibrahim kalau dia bentang bajet lah kan, mampan lah apa-apa lagi. Tetapi bila saya dah datang, saya kata saya nak datang meluncurkan. Ada anak saya kata melancar kot tak mak? Tak, meluncurkan. Bukan meluncurkan ya, meluncurkan. Dan memberi peluang pada badan pemikir KPRU menggalakkan lagi arus perubahan. Dan adalah diharapkan bahawa dengan peluncuran buku ini akan bermulalah suatu era baru bagi rakyat dan negara Malaysia.
Sekian. Terima kasih.